Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwan dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Hidup Sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, kita sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan ini. Dan lagi kita nak sambung syarah buku Al-Marhumuna fi Sunnatil Nabawiyah, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara dikasihi, di antara mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu para anbiya, yang mana kita telah sebutlah berkenaan dengan Nabi Lut alaihi salam. Kemudian pada kali ini insya-Allah, oleh kerana Nabi sebut dua kali berkenaan dengan yarhamullahu Musa. Yarhamullahu Musa, tersebut dua kali Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihi salam. Satu ketika lagi Rasulullah ayat kata rahimallahu Musa. Allah rahmatlah Nabi Musa. Allah yarham Nabi Musa. Sebab apakah Nabi SAW dia cerita pada kita berkenaan dengan Nabi Musa AS. Di antaranya cerita yang Nabi Musa AS dia pergi belajar, berjumpa dengan seorang saleh nama dia Al-Khidr. Cerita Musa dengan Al-Khidr itu kita sudah tahu belakang dah dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan cerita Nabi Musa dengan Al-Khidr. Bila orang-orang saleh di zaman dulu, walaupun dia bukan anbiya, setengah ulama berdoa dengan lafaz alaihi salam, selamat ke atasnya atau kesejahteraan ke atasnya. Kalau gitu, dua orang selalu dah, Musa dengan Al-Khidr, pakai alaihima assalam. Ya saudara dikasihi, kerana Al-Khidr cucu yang ke berapa? Cucu yang ke kalau tidak silap kita mari tengok dia nama dia Al-Khidr, nama dia apa? Nama dia Balya ibnu Malkan ibnu Faligh ibnu Ghabir ibnu Shalikh ibnu Arfakhash ibnu Sam. Mana kata cucu yang ke 4. Cucu mana kata generation yang keempat dah. Mana kata anak kepada Nabi Nuh ni nama dia apa? Nama dia Sam. Sam boleh anak nama dia Arfakhash. Arfakhash ni cucu pertama. Cucu Nabi Nuh yang pertama. Perekat cicik pula iaitu Shalikh. Perekat gapo lagi kita nak cocok pula Ghabir. Lepas tu gapo lagi? Ustaz sekat tu ya. Sekat cacak, lepas tu tak tahulah cacak ke cicik ke gapo artinya. Kita ayat kata perekat yang ke apa? Yang ke 4 cucu. Cucu mana kata generasi yang ke-4.
Nah, nampak tu? Sebab tu lah tengok orang Cina dia bergaduh benar lah buku titih ni. Buku titih, buku keturunan ni. Orang kaya hak saya tengok dalam rekan dia kata ya ni sebagai pengata kerajaan yang ketiga, pengata generation yang ketiga daripada terakun hak kaya dalam bakok tu. Fok dia bergaduh itu dah. Mana tu fok dia berbangga dengan terakun dia. Nah, nampak tu? Walau bagaimana makna kata Al-Khidr adalah cicit. Cucu ke cicit? Mencucu yang ke mana tu yang kata 4 lapis dah. 4 lapis dah. Nak sapa kepada apa? Kepada Nuh alaihimussalam atau alaihissalam kalau seorang dia tu. Dan satu cerita lagi berkenaan dengan Musa tu, ketika Nabi SAW dimenyakiti, dianyanyai, diganggu, halau, dituduh kata Nabi itu tidak adil. Nampak tu? Dituduh kata Nabi itu tidak adil. Nampak tu? Dan ada seorang lelaki yang berkata, hadhil qismah ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Nabi bagi harta tawanne tu bagi tak adil ni cara ni. Bila sudah pergi Hunain kan. Sudah pergi Hunain ni orang Islam boleh lah harta tawanne, harta rampasan. Tawanne ni orang, rampasan ni duit, harta, kambing, lembu, kuda, unta, tu panggil rampasan. Tawanne ni orang. Maka bila dia bagi seorang lelaki tu berkata, wallahi inna hadhil qismah ma udila fiha. Demi Allah ini pembahagian tidak adil padanya. Wa ma urida biha wajhullah, dan tidak dikehendaki wajhullah. Tidak bukan kerana Allah dak nak bagi macam ni. Nampak tu? Maka Al-Aqra' ibn Habis ni dia apa? Dia atau Abdullah ibn Mas'ud ni dia main royak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya ada kata pembahagian tidak betul ni, tidak adil. Maka Rasulullah kata, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasulah." Siapa lagi nak adil? Siapa lagi nak adil kalau Allah dan Rasulnya tak adil? Maka Rasulullah ucap situ tu, rahimallahu Musa faqad udhiya, atau rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsari min hadha fa sabara. Rahimallah, Allah rahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya bi aktsara min hadha, dia telah diuji, telah dimenyakiti lebih pada ni lagi. Ni sekadar memang kata tak ada adil. Kata pada Nabi tak adil. Maka Nabi Musa lebih pada ni lagi, dia kata teruk pada tu lagi. Tapi dia tu fasabara, dia sabar. Ni mengata wajhu adilalah dia tu katanya. Dengan sebab Nabi Musa sabar ni lah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katanya rahimallahu Musa. Ya. Oleh itu kita mari tengok sedikit berkenaan dengan cerita ni, cerita Nabi atau cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khidr melalui hadis Bukhari, saudara dikasihi. Daripada Sa'id bin Jubair, dia berkata, qultu li Ibn Abbas, aku berkata, Sa'id bin Jubair ni dia berkata pada Ibn Abbas, inna Nufan al-Bukali yaz'amu anna Musa laysa bi Musa bani Israel, innama huwa Musa akhar. Dia kata Nuf al-Bukali ni dia berkata, dia mengaku atau dia berkata kata Musa yang disebut dalam Quran ni bukan Nabi Musa, bukan Musa bani Israel, ni Musa lain ni. Nampak tu? Jadi Jubair mari tanya
mai royak pada Ibn Abbas kata Nuf tu dia kata hak disebut oleh Quran Musa dengan Al-Khidr bukan Musa ni, bukan Musa Firaun ni, Musa lain ni. Maka berkatanya Ibn Abbas, kadzaba aduwullah. Kadzaba aduwullah. Mana kata dustalah oleh musuh Allah. Nuf tu dia berdusta. Maka Ibn Abbas dia kata haddatsana Ubay bin Ka'b an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicerita pada kami oleh siapa? Oleh Ubay bin Ka'b daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu ketika bangun berdirinya Musa alaihi salam dari keadaan dia tu berpidato, berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka fasu'ila ayyun nasi a'lam. Maka ditanya. Orang tanya Nabi Musa ketika dia berdiri tu, orang tanya dia, ayyun nasi a'lam. Manusia manakah yang paling alim? Maka dia jawab kata, ana a'lamu. Akulah yang paling alim. Akulah yang paling mengetahui. Fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Allah Subhanahu wa taala marahlah kepada Nabi Musa alaihi salam kerana dia tidak nisbahkan ilmu kepada Allah. Nabi Musa pun kalau nak tengok cetana dia tu, masa dia nabi, dia tak payah ramah. Dari nak banding dengan Nabi Musa dengan orang ramah tu, lebih Nabi Musa sebab Nabi Musa tu nabi. Betul dia dikata orang yang paling alim sekali ialah saya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala dia tu mencela Nabi Musa. Atabah. Itak ni mencela. Itak ni marahlah. Kepada Nabi Musa. Marah situ tu bukan marah tu azab. Marah mana tak? Allah Subhanahu wa taala tak sukalah macam tu. Kena nisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun tahu kata Allah Subhanahu wa taala tak redha dengan perkataan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa supaya Nabi Musa tu pergi jumpa dengan seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala di mana di Majma'il Bahrain, di tempat pertemuan dua laut. Mana kita sudah syarah dalam tafsir suratul Kahfi. Katanya dua laut ni, Laut Merah dengan Laut Putih. Laut Merah ni di kawasan Saudi, Mesir tengah tu. Sekat antara Saudi, Mesir, Saudi, Sudan. Nampak tu panggil tu Laut Merah. Laut Putih ni Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit ni. Laut Putih atas tu. Hak rawang Mesir dengan Turki, dengan Itali, dengan dengan Europe tu. Nampak tu? Mana kata negeri hak duk di kawasan Bahrul Abyad ni, Al-Mutawassit ni. Tengok negeri Morocco, negeri Algeria, negeri Tunisia. Nampak tu? Negeri negeri Mesir dan negeri Mauritania kok sana. Negeri apa lagi? Negeri Jazair, Algeria. Hatsula Jazair, Algeria, Morocco, Tunisia. Kok mana tu? Negeri tu ke kawasan Laut Putih tu. Jadi di antara perjumpaan dua laut ni, Tuhan suruh Nabi Musa AS pergi jumpa dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Katanya pertemuan dua laut ni antara laut apa? Antara sungai ni dengan laut. Sepengah di Kuala gitu. Pertemuan dua laut antara sungai dengan laut tu. Walau bagaimana tak ada gapo ni. Tak ada penting gapo ni katanya situ mulia ke tak mulia. Dan dalam Islam nak kata tempat tu mulia tak mulia, ya ada nas, ada dalil, ada bukti yang mengatakan tempat tu mulia. Seperti kita katanya bumi Syam. Bumi mulia. Bumi apa? Bumi
Mekah, Madinah. Bumi mulia. Nampak tu? Pai kata ada tempat-tempat yang tertentu lah. Nah, nampak tu? Oleh itu, kita mari tengok sini pula. Allah wahyu kepada Nabi Musa AS, suruh Nabi Musa tu pergi jumpa dengan seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala di Majma'il Bahrain. Dia tu lebih alim daripada Musa AS. Maka Nabi Musa AS bertanya, dia berkata, Ya Rabbi wa kaifa bihi? Hei Tuhan aku, bagaimanakah aku nak berjumpa dengan dia? Nampak tu? Faqila lahu, maka dikatakan padanya, ihmil hutan fi maktalin. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Maka cara dia membawa apa? Bawa seekor ikan. Ikan ni sebagai ikan apa? Ikan sebagai lauk untuk nak makan lah. Boleh ada satu peti, satu tekek, satu bekah. Nampak tu? Membawa ikan tu, membawa lagi ikan. Lepas tu ada satu ketika mu akan terlupa pada ikan tu. Ikan tu akan hilang, akan gaib padamu. Maka di situlah kamu akan berjumpa dengan apa? Dengan Al-Khidru. Saudara dikasihi. Maka fantalaqa wantalaqa bifatah Yusha ibn Nun. Maka dia pun pergi dengan budak dia lah. Dengan saya kata kanan dia lah. Dia iaitu Yusha ibn Nun. Wa hamala hutan. Maka dah dua-dua orang ni pakai bibik ke apa bibik ikan lah dalam satu bekah tu. Hatta kana 'inda as-sakhra wada'a ru'usahuma wa nama. Dan apabila sampai di mana? Sampai di satu batu di sana. Mereka tu letakkan satu bekah tu. Dan mereka tidur di situ. Fansalla al-hutu min al-maktali. Maka ikan tu hut ni, kalau kita kira dalam bahasa Arab hut ni, ikan, semua ikan namakan hut. Dalam Quran namakan al-hut. Lepas tu marilah kita bagi pula hut. Hut ni kalau turut bahasa Arab ikan yu. Kalau samakun, nampak tu? Dalam Quran ada tak kita dengar samakun? Dia guna dengan al-hut. Orang Arab dia guna dengan Al-Quran ni dia guna dengan al-hut. Lepas tu ada dia guna dengan lahman tariya. Daging. Lembut. Daging. Mentah-mentah. Nampak tu? Nampak tu? Mana kata ikan tadi bila duduk dalam ketul tadi, dalam satu bekah. Tekek bekah. Ini satu bekah. Ketika Nabi Musa dengan Yusha tidur tu, ikan tu gerak. Gerak jatuh atas pasir. Mana tahu dia gerak-gerak pergi kepada apa? Kepada turun dalam air. Turun dalam sungai, ke dalam laut. Artinya, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nampak tu? Nabi Musa AS tak habat kau tu. Ikan tu perak dah. Gigi laut dah. Nampak tu? Walam yajid Musa massan minan nasabi hatta jawaza al-makan alladhi umira bih. Nampak tu? Tukar tu ikan tak ada dah. Dia bangun. Bangun nak pergi cari. Nampak nak pergi cari. Duduk di celah batu mana, dekat batu mana demon ni. Nak cari Al-Khidr, lupa ikan situ. Duduk jalan jauh juga lah, mungkin dekat patah ke. Jauh juga, jalan. Bersapa waktu makan zuhur tu kan. Qala atina ghada'ana. Budak. Wayak kau budak dia. Mana makanan kami? Mana itu kami? Atina ghada'ana. Laqad laqina
min safarina hadha nasaba. Mana kata kami usah lapar weh. Lupa tekek situ. Lupa bekah tak di batu kita mari duduk mula tu. Bila dia pergi klik semula pula. Situlah. Nah. Klik part dia tu lah. Dia teringat. Dia kata, ni dah tu Herayat kata mu kata lupa. Lupa ke apa? Lupa makan ni di setelah tempat hak mu tidur tadi tu. Bawa dia pergi part tu. Nah. Tak ada sungguh ikan. Lepas tu dia berkata, qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Tu dah tu kita dak nak tu. Tu dah tu riwayat pada kita katanya mu akan terlupa dah satu mengata makan ni kamu satu batu. Maka bila mu terlupa di situ, situlah kamu akan jumpa dengan Al-Khidr. Nampak tu? Falamma intahaya ila as-sakhra, bila kedua-dua tu sampai kepada batu tadi, ya tinggal makan ni tadi tu, idza rajulun musajja bi thawbin. Seorang tu tidur menetek. Nah, bang kata apa baju dia? Apa baju dia tu? Duk menetek, duk tidur tepi batu tu. Nampak tu? Maka fasallama Musa. Maka Nabi Musa pun tahu dah kata, sini dah ni. Hak tu ada ayat tak? Hak tu ayat dia ni kata kamu akan jumpa dengan Al-Khidr di satu tempat. Nah, yang kamu terlupa ikan tu. Lupa makan ni tu. Maka di situ tu, Pai kata, Nabi Musa pergi jumpa orang-orang tu tidur. Tidur pula. Nah, mana tahu dia hafal baju dia. Hafal baju dia. Nah, duduk situ, duduk tidur situ. Maka Nabi Musa AS wisalah. Assalamualaikum. Maka, faqala Al-Khidr, maka berkata Al-Khidr, wa anna bi ardika salam. Wa anna bi ardika salam. Wa anna mana kata? Cara salam tu. Tidak ada orang salam macam ni. Wa anna bi ardika salam. Setengah orang katanya, cara bisa salam assalamualaikum ni mana kata tak pernah dengar kau ni. Mana kata wisalam macam ni tak ada kau ni tak kata kau ni. Nampak tu? Wa anna bi ardika salam. Satu per satu syarah katanya salam macam ni tak ada di bumi kamu ni. Mana kata bukan orang biasa ni. Nampak tu? Sebab apa? Sebab orang kapur ni kalau ke salam lah ni ya. Salam tu lah ni ya. Kapung boleh salam tu guru salam kat kapung. Kapung boleh salam kat orang. Kat orang kaya salam kat dulu tu. Hey, mung, ku, weh. Hey. Awal, tak ada salam apa dah. Gitu ya dulu. Bang kata wa anna bi ardika salam. Satu makna. Kata, mari mana salam macam ni? Dengan bahasa kita. Satu tafsir katanya, wa anna bi ardika salam. Kata, bagaimana atau di mana kesejahteraan di negerimu? Mana kata tempatmu duduk tu mana selamat? Atau di manakah kesejahteraan wa anna bi ardika salam? Mana kata ya ayat kata selamat di negerimu. Huru hara sokmu. Wala bagaimana kita tidak mana kata tidak duduk itu berat situ. Artinya ya wisalah. Maka bila wisalah Syiah tu satu benda baru tak je dengar. Assalamualaikum. Kita tak tahu ni. Kita nak tepuk. Sepengah kita demo kata hai. Inggeris kan. Dia mari pak. So dihap. Apa kita nak tepuk. Kalau kita tak biasa gaul dengan orang kan. Nampak tu. Atau dengan makna tu. Mari mana salam macam ni. Nampak tu. Ya wa anna bi ardika salam. Walau bagaimana? Nabi Musa royak ke dia. Ana Musa. Saya ni Musa. Faqala, maka berkatanya Musa Bani Israel. Al-Khidr tanya dia.
Adakah kamu Musa hak Bani Israel ke? Ni mana kata Ibnu Abbas royak cerita berkenaan dengan apa? Dengan kata Musa dalam ayat ni ialah Musa Bani Israel. Hak dikata oleh siapa? Hak ditanya oleh Al-Khidr kepada Musa. Jadi boleh berjawab pada pia? Pada Nuf. Nuf Al-Bukali tu. Jadi Nabi Musa ialah Musa hak Bani Israel tu. Musa tu hantar pada Fir'aun tu. Bukan tu Musa lain dak. Jadi dia tanya tu, Musa Bani Israel, Musa Bani Israel ke? Dia kata, ya, na'am. Ya, betul. Sebab itulah Nabi Musa pun berkata kepada Al-Khidr, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nampak tu? Boleh tak Al-Khidr? Bolehkah Al-Khidr saya nak minta belajar dengan kamu? Boleh tak saya nak minta kamu ajarkan aku daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi satu petunjuk ke? Nampak tu? Boleh tak saya nak belajar dengan kamu ni? Dah Tuhan marah ke dia, so Nabi Musa pergi belajar. Dah dia atau dia tu lebih alim, lebih pada gapo. Betul lah Nabi Musa suruh pergi belajar dengan Al-Khidr. Jawabnya Al-Khidr, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya engkau wahai Musa ni tak kuasa nak sabar dengan aku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin 'allamakahu Allah la a'lamuhu. Hei Musa, sungguhnya hak ni perkataan Rasulullah ni. Rasulullah dia cerita pada kita ni. Yang diriwayat oleh Ubay bin Ka'b. Dia kata, Al-Khidr berkata pada Musa, inni ala ilmin. Hei Musa, aku ada satu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ajarkan aku, tidak ajarkan kamu. Ingat molek nah. Dan kamu ada ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ajarkan kamu, tidak ajarkan aku. Bagi lagu ni okay. Tok guru tawaduk. Sepengah kita kata, kita kena duduk macam mana? Misalnya saya habis bahagia tafsir, bahagia bahasa Arab. Misalnya, saya tu habis bahagia hadis. Bahagia hadis, orang meher, pakal dalam hadis. Dia reti, selok-belok hadis. Dia ingat riwayat dia mengapa. Rawi-rawi hadis. Dia kenal kata dia ni gagah atau tidak gagah, dia lemah atau tidak lemah. Mana kata rawi-rawi tu. Lepas tu saya baca hadis. Lepas tu dia kata, Ustaz, hadis ni, hadis dhaif ni. Kerana adanya sekian. Dan bila adanya sianu, maka oleh ulama hadis tak ambil dia. Sebab apa? Sebab dia tu ditinggal, matruk. Mana kata ditinggal, tak boleh ambil hadis dia. Sebab apa? Dia ada panah sikit. Dia rasa bahang sekali. Dia rasa dia tidak sikoh. Dia tidak ganing. Kita ni hak orang mengata, hak orang ngaji tafsir, hak orang ngaji bahasa Arab, misalnya kita kena pakai dia nak apa? Satu ilmu yang Tuhan wik dia tak wik kita. Ilmu bahasa Arab dengan ilmu tafsir Tuhan wik kita, Tuhan tak wik dia. Betul-betul patut kita pakai tupai pergi mari lah. Kita pakai apa? Pakai tupai pergi mari. Bila kita tupai pergi mari, buku hadis kita tanya Fok ni. Fok habis hadis. Apa? Untuk kita ni mancai. Sebab kita tak ada nak kaji, tak ada nak mengapa siapa-siapa. Kita ni sekadar riwayat kita nak bacanya, sekadar mana? Sekadar kata daripada Ibnu Umar, daripada Abu Hurairah. Hak belum Abu Hurairah tu. Kalau Abu Hurairah tu panggil kata belajar misalnya. Dengan apa? Dengan Nabi tu. Mana tak terus. Tapi sairengnya tu. Kadang-kadang kita kata hadis Bukhari. Hadis Tirmizi. Tapi Tirmizi dengar daripada dia. Kita tak tahu dah. Kita sekadar daripada Tirmizi, dikeluarkan oleh Tirmizi, diriwayat oleh Abu Hurairah misalnya. Pas celah-celah tu kita tak tahu lah. Kita tak tahu lah.
Apa kita belajar dah tapi kita tak ada duk bagi kata duk main dia, duk mendalami segi dia. Betul bagi kata orang yang bagi kata yang belajar hadis, belajar sairangan, belajar mustalah hadis apa nama tu, ia lebih alim daripada orang tak ada belajar. Betul bagi kata di tempat kita pun sama. Hadis-hadis yang kita duk dengar daripada kita jauh-jauh kita tu kita kena cek juga. Bahawa kalau ni ada wicai-wicai, ada bahasa-bahasa yang dibuat oleh anak-anak Melayu kita juga. Takhrij hadis kan? Takhrij hadis kita yang mana kita kata kita tua, kita Melayu. Takhrij hadis, fadail amal. Kita dah baca lepas asal tu. Takhrij hadis. Apa takhrij ni? Gicik hadis setara mana. Sebagai kita Imam Ghazali ni, bila kita baca semata-mata nak baca, kita tak tahu atas hadis ni sahih ke tak. Sebagai ulama' sebelum kita tu waktu baik. Waktu baik ke apa? Waktu baik kitab nama dia Al-Mughni fi Hamlil Asfar. Kita Al-Mughni ni duk cek hadis hak dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddin. Baru kita tengok, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada berlaku. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu', ada hadis dhaif. Jadi kita ni khol lebih cerah. Khol lebih sawang, khol lebih. Khol lebih bagi kata nyata. Tak boleh pakai hadis lagu ni pelang. Apa? Sebab Imam Ghazali tak ada nak cek yang banyak. Apa tu? Mata nak usah orang tu reti berlaku payah. Sebab dia banyak. Sebab tu jadi mana tu ulama kata, Imam Ghazali ni dia minat, dia mata di segi apa? Di segi tasawuf. Dan Imam Ghazali dia mata di segi apa? Di segi usulul fiqh. Nampak tu? Ayat kau tu. Lepas tu kita tinggal dia, dah. Tapi hak tak kena, kita tengok, tak kena, kita tak tepi, bukan tahu kita semua. Ni kita kena faham. Dalam kitab semua tu, nak tengok Quran, nak banding Quran dengan kitab lain, juga ada Quran tak ada salah. 100%. Tapi, kita hadis Nabi tu salah tak? Tak salah 100%. Tapi kita orang-orang Kedia ni, ia kena ada. Sebab ada di sana hadis apa? Hadis pelang. Di sana, hadis ke apa? Hadis sahih. Itulah kita ni orang ngaji, kita kena tupai pergi mari. Sebab itulah buku fiqh. Orang hak habis tafsir. Dia jawab buku fiqh tak sama dengan orang habis syariah. Mereka kata tiap-tiap orang ada takhassus. Pas kita tengok setengah-setengah kita tu, suka ada baca perkataan orang ya. Dia baca perkataan orang ya, bukan dia tu alim, dia baca perkataan orang. Orang alim ni orang boleh istimbat, orang gapo tu orang tu orang boleh istimbat. Golek ke kita pati tengok, duk baca perkataan orang. Perkataan orang yang dia istimbat dah. Tak ada gapo situ mana kata hak pentingnya kita boleh tupai lagi mari saudara dikasih. Jadi nak ayat tu daripada Al-Khidr dia tawaduk dia tadi atas hai Musa. Aku ni ada ilmu yang Tuhan beri pada aku yang tidak beri padamu. Dan kamu juga ada ilmu yang Tuhan beri padamu tak beri pada aku. Supaya kita tahu ustaz dengan orang kampung. Harta apa kena tanya orang kampung lah. Kena mota macam mana, kena berbaju bila, kena gapo tanya ustaz dia tak boleh. Hal lemu, hal kami pera lemu, tanya orang merah. Dia ada persepakan, dia ada ilmu. Lemu ni, saling gigi bek ni rupa dia. Dia sakit pasal ni, kambing ni dia sakit pasal ni, dia gapo pasal ni, dia gapo, itu ilmu dia. Bagi tu gapo saja, hal nego kita tanya orang nego. Ilmu agama kena tanya. Orang berilmu lah. Ilmu agama. Kita dunia ni kita kena tupai lagi mari. Kita kena tupai lagi mari. Kalau gitu, Nabi Musa dia alim.
Al-Khidr dia alim, tapi ilmu dia tu tak sama. Ilmu hak ada daripada hak ada dengan Nabi Al-Khidr atau dengan Al-Khidr tak sama dengan ilmu yang ada pada Nabi Musa. Begitu juga sebaliknya, saudara dikasihi. Kalau gitu, Musa berkata, Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Berkata Musa, kalau gitu wahai Al-Khidr, kamu akan dapati aku ni seorang yang sabar insya-Allah. Saya nak sabar insya-Allah. Wa la a'si laka amra, dan saya tidak mau deraka, tidak mau apa kata sekak, tidak mau nete, tidak mau tak turut lah. Saya nak turut semua. Saya tak say, saya tak turut. Saya nak turut semua arah kamu tu. Ni cerita Nabi Raya. Dan dalam Quran pun lagu ni lah. Fantalaqa, maka berdua tu berjalan lagi. Jalan lagi lah. Mula start lah ngaji ni. Cara ngaji. Ngaji bukan ngaji dari kelas ni. Ngaji patibat. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri, maka berdua tu berjalan di atas, di tepi-tepi pantai. Laisa lahuma safinah. Mereka berdua tu nak gilakoh pada nak jabak. Nak cari getok pun tak ada. Nak lakoh gilik sana tu. Cari tak ada perahu for dia ni. Maka perahu lalu. Perahu kapung. Perahu muka tu daripada Kuala. Nak pergi mana? Nak pergi muka lah. Maka fak dia panggil, bocik, kecek dengan tuai perahu. Boleh tak kalau rasa kami nak tupai, nak lakoh ke sana tu, boleh tak? Jauh ke dekat? Jauh juga dan sana tu. Nampak dalam fenti tu atau dalam fenti tu. Dekat ya, dekat dengan apa, sebab apa? Dekat tu sebab apa? Dekat tu sebab panggil kata sebab yang halus dalam peta. Bagi sungguh Allah. Padahal kita mari tengok sini ada. Mari tengok di Lemtashi dengan Taning ya. Tengok dalam peta tu Allah halus ya, sama-sama sumuk ya. Bagi sungguh luah tu. Makan kilo apa tu? Sekilo apa? Ambil nak lakoh di Lemtashi mari di mana? Di Sonsam Dek atau mari di Kuala Taning tu. Misalnya kita katanya. Jauh lah. Dia pun minta tupai lah. Nampak tu? Fa'urifa al-Khidr. Maka dia mau kenal Khidr. Al-Khidr, naik, boleh, naik. Fahamaluhuma bighairi naulin. Maka tuai perahu tu muat siapa? Dua orang tu naik lah. Faja'a usfurun, bila dia naik perahu tu, datangnya seekor burung. Fawaqa ala harfis safina, maka dia duduk atas bira. Bira perahu tadi. Fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahri. Maka dia pun junga celup mucung dia di mana? Di air itulah. Boleh di air sungai. Tak tubik luar lagi. Sebab apa? Sebab ya air burung tak makan air masing. Dia kena makan air apa? Dia kena makan air tawar. Air tawar ni air sungai. Boleh di air sungai ni. Nampak tu? Ketika dia duk mucung dia, hala mucung dia tu, boleh hadir sekali dia hala mucung yang air. Boleh hadir dua kali. Naqratan aw naqratan, ini Nabi cerita pada kita. Faqala al-Khidr, maka berkata Al-Khidr, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa ka naqrati hadzal usfuri fil bahri. Musa, ilmu Allah tak ada luak. Ilmu Allah tak ada kurang. Nak banding dengan ilmu aku dengan ilmu mu ni. Mu atau mu tu ilmu banyak, aku atau aku ilmu banyak. Nak banding dengan ilmu Allah ni. Ilmu Allah ni tak ada kurang sekali abu. Seumpama ilmu Allah ni sepengah laut. Sepengah sungai tadi. Burung apa? Burung patuk. Burung apa? Burung ambil mucung dia. Akak mucung titik tubik pada mulut dia tu. Titik tubik daripada mucung dia tu. Setitik tu itulah ilmuku dan ilmumu.
Tawaduk dia tu. Siapa tu? Al-Khidr. Kemudian bila Firaun duduk di tengah laut tu, fa'amad al-Khidru ila safinatihim. Ila lawhim min alwahi as-safinah fanaza'ahu. Nampak tu? Maka Nabi atau Al-Khidr dia pergi kepada satu keping papai hak Firaun ni. Naza'ahu, mana tak dia pun cabut papai tu. Papai misalnya satu papai ni yo uik senyoh patah pah. Katanya itu bau. Katanya yo ambil kapok duk taki tepi. Artinya nak biar nampak punuh. Nampak tak comel lah, nampak tak panggil tidak tidak sihat lah. Firaun tu tidak molek lah Firaun tu. Maka Nabi Musa pun berkata pada dia, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Al-Khidr, muduk tebuk, muduk ngenak, muduk uwik, muduk senyoh ni, papai ni. Muduk uwik, muduk wai patah ni. Munakwi penduduk atas Firaun ni tergelar ke no? Mula-mula straight mula-mula. Straight mula-mula. Al-Khidr berkata saludah kepada Nabi Musa. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, mu ingat tak? Tidakkah aku pernah kata padamu ni kamu ni tak kena sabar dengan aku? Nampak tu? Musa pun berkata, Al-Khidr, la tu'akhidni bima nasid. Al-Khidr, sami akhirolah saya terlupa tadi. Wala turhiqni min amri usra. Lepas tu jangan duk buat aku ni jadi susah hati dah. Tak ada kena ke demo. Dah kita bersumpah. Naik Firaun tu pe orang. Orang naik mujur dah. Duk mengenak Firaun orang pula. Dah kena kita murah. Dah kita murah pula. Kita murih. Ya nak tukar marah murih tu lah ya. Jadi murah. Silap situ. Ya. Kalau kena kita apa kita murih. Kita marah. Tupai orang mengenak orang. Mengenak itu orang pula. Sebab kita tupai kereta orang. Kodok wekru, kodok gapo. Sebab tu lah Al-Khidr kata Musa ni, mu tak nak sabar aku. Kalau gitu, Musa pun ingat. Kata, silap lah tu. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Mula-mula tu Nabi Musa dia kata, dia terlupa. Dia terlupa tu. Sampai di satu pantai, maka fantalaqa, turun daripada Firaun tadi tu. Nampak budak duk main di tepi patah. Budak duk main tepi patah. Main apa tu ustaz tepi patah? Boleh ada duk main bola, boleh ada duk main pasir, boleh ada duk main kamu saing. Boleh ada duk main umuk. Ikutlah artinya duk main tepi patah tu. Datanya Al-Khidr pegang kepala dia, Nabi wayak ni. Fa akhadha Al-Khidr bi ra'sihi min a'lahu faqtala'a ra'sahu bi yadihi. Kejut ga. Dia pergi pegang kepala budak tu, senyoh, putus tekak. La ilaha illallah. Kena kita ni ngaji apa lagu ni? Kalau kena kita dah. Bunuh budak ni, bunuh apa budak? Tak ada kira kau gapo, tak ada mengenak kita, tak ada duk pegang, ada duk kata apa kita. Dia pegang budak, senyah kepala apa, putus. Faqala Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Al-Khidr, adakah kamu bunuh seorang dengan tak ada sebab gapo? Ya bunuh ni boleh, bunuh dengan sebab bunuh balah, syukur ni tak tahu gapo ni. Nampak tu? Nafsan zakiyah, membunuh seorang budak yang bersih. Bighairi nafsin, dengan tidak sebab gapo. Mana tidak atas sebab bunuh balah ke gapo. Jawab pula Al-Khidr. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkata pula. Kali apa? Kali yang kedua lah. Innaka, tidakkah aku pernah kata padamu bahawa kamu ni tak orang sabar aku? Qala Ibn Uyainah wa hadha awkad.
Maka ini hak lebih cerak lagi. Mana tu hak ni bang kata hak tadi lupa. Hak tegar tadi tu. Lupa hak ni tegar ni masuk memang. Tak lagi ni. Nampak tu? Laqad ji'ta syai'an imra. Wak ni benar tak boleh nak terima. Oleh akal fikiran ni. Gi bunuh budak. Kalau kena kita gapo lah kau ni. Budak main molek-molek cara dia pergi pegang budak senyap pala putus tekak-tekak. Nampak tu? Fantalaqa gi pula. Nabi Musa pergi, turut pasal dia, turut. Siapa di sebuah kampung lapar air, lapar gapo. Lepas tu minta makan ni. Assalamualaikum. Misalnya. Minta air sikit weh, minta gapo makan sikit weh, nak weh hingga perut, hingga halu perut, hingga sakit perut ni. Fa'abau ahli Korea tu tak ada pia layar, tak ada pia makan kepada dia tu. Nampak tu? Lepas tu minta nak duduk pun tak boleh juga. Minta nak tupai bayar pun tak boleh juga. Aduh. Panah kita ni. Gih. Al-Khidr pun ajak kita pergi tubik pada kapal ni, kita pergi kok masuk kat dalam sikitlah. Masuk kat dalam pak. Siapa ada satu kebun nampak dinding nak balik. Dinding pagar nak balik. Saya ingat nak balik. Dinding besar lah. Kita sudah syarah dalam surah tafsir surah tu Al-Kahfi kan. Katanya luah dia tu, tebar dia tu. Bang kata dekat-dekat dengan 5 umbit. Setengah-setengah riwayat. Katanya semik lebih-lebih. Tak apalah. Pentingnya dinding. Baik-baik. No, Ustaz. Allah Alam. Dan kita dengar riwayat. Ada Israiliyat kata. Panjang dia tu 50 umbit. Tinggi dia tu 3 umbit. Luah dia tu 5 umbit. Atau semik setengah. Pentingnya tak ada gapo. Tak ada sakup pun. Dalam Quran tak ada ayat. Dia kata tebal pasal mana. Gapo nama. Pentingnya kita baca Israiliyat tu lah. Apabila kita baca Israiliyat. Nabi kata membaca boleh. Tapi yang percaya, yang pakai bohong. Dengar saja, we tahu gitu ya. Nampak tu? Bila Al-Khidr pergi dekat dinding tu, tolak dinding betul semula, dinding pakai kapung tu. Kalau kena kita tolong gapo? Makan pun dah muda uwi ni. Minum air setegak nak uwi. Nak tepi bayar pun tak boleh. Suruh tolong pula. Gitu tolong gaji cekak. Qal Al-Khidru biyadihi fa'aqamahu. Al-Khidru setengah riwayat katanya tunjuk gitu ya. Bang dinding tu nak balik betul. Katanya ya jamuh dinding tu bang di mantap betul dinding tu. Katanya tolak sikit ya dinding tu. Bang kata betul seling ada. Musa berkata, "Law syi'ta latakhadhta 'alayhi ajra." Al-Khidr. Kalau lah molek lah, kalau nak lah, kalau comel lah, dia minta upah lah. Dah duit kita tak ada ni. Dia minta upah dengan kapung. Dia royak pada kapung dia. Aku tu lakit pagar kapung demo tu. Tak saya balik tu. Al-Khidr kalau dah. Pula dah Musa ni. 2 kali tadi. Ni kali ketiga. Kali gitu. Ada dah. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Berkatanya Al-Khidr pada kita ruas kat ni ya. Kita ruas kat ni ya. Cukup. Kita dua setakat ini saja wahai Musa cukup. Bawa cukup. Nampak tu? Hada firaq pada kita dua ni pada sekarang ni dah. Dah 3 kali dah mundur aku. Maka di sinilah Nabi SAW berkata, Yarhamullahu Musa law wadidna law sabara hatta yaqussa alaina min amrihima. Semoga Allah SWT merahmati Nabi Musa. Lawadidna kami ni cita-cita angin-angin wi Musa ni. Aci boleh lah kacau bahasa kapal-kapal kita. Aci boleh ni kalau Musa boleh sabar sikit lagi lah. Kita boleh tahu cerita banyak lagi lah. Tapi Nabi Musa ni tak nak sabar. Ni setara Nabi. Kalau kita pakai jok mula-mula tu, pakai jok mula-mula, pakai lah lu dah. Ngaji usaha ni. Duk ingat nak kapal orang. Lepas tu bunuh budak tadi. Heret. Senyah kepala cabut.
pala-pala anak orang. Lepas tu ni pula duk rajing pula, duk akik dinding kapung orang. Orang duk makan, duk gapo. Kalau gitu, Al-Khidir berkata, sa'unabbi'uka. Nah, saya nak ayat. Ta'wili ma lam tastati' atau ma lam tastati' alaihi sabra. Aku nak ayat padamu sebab gapo headphone, hakmu tak sabar tu aku nak ayat sebab gapo. Mula-mula sekali, dalam Quran lah. Ni nak hadis Nabi sekat ni lah. Nah, hadis Nabi sekat ni, riwayat ni. Nah, di sana pula ada pula satu riwayat juga daripada Ubay bin Ka'ab pula ni. Nah, dia sebut tentang apa? Nah, tentang cerita ni tu panjang sikit tapi walau bagaimana makna tulah ya. Pak Ustaz nak mana Ustaz? Berkenaan dengan hoya-hoya sebab apa tu dalam Quran ada. Nah. Ammas safinah. Apa tu? Ammas safinah. Adapun Firaun tadi. Firaun tadi milik bagi siapa? Bagi orang lima sakin, bagi orang miskin-miskin duk kerja di laut. Duk cari ikan, duk muka duk gapo. Tapi di depan tu ada wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu min kulli safinatin ghasba. Karena di sana tu ada raja, seorang raja yang zalim duk rapah. Duk rapah Firaun. Sebab itulah aku buat tu nak raja ni bila jumpa dengan kapung ni jumpa Firaun ni tak lagi ni temuh. Temuh ni bukan temuh bawah menyebabkan air masuk. Patah tepi ke patah sikit, ada luka, ada gapo. Pas ada raja dia kelih, raja jahat tu lah. Dia kelih nampak Firaun ni tak lagi ni. Firaun buruk, lepas. Ni takwil dia. Adapun budak tadi tu, budak tadi tu Tuhan perintah suruh aku bunuh dia. Sebab apa? Sebab nampak di perangai dia tu nanti dia tu akan bunuh mak pak dia. Dia besar esok dia akan bunuh mak pak dia sekian-sekian. Pak ilmu ni mana? Tuhan royak. Nampak tu? Tadi dia nak ayat tu ama fa'altuhu an amri. Bukan aku buat kerana tolak ke diriku dak ni. Lepas tu yang ketiga tu dinding nak balik tu, dinding nak balik di bawah dinding ni, bila dinding ni balik ada harta anak yatim. Budak tu duk mana? Duk di dalam bandar tu. Kana li ghulamaini fil Madinah. Yatimaini, dua anak yatim duduk di Madinah. Wa kana tahtahu kanzun, sebenarnya di bawah dinding ni ada harta untuk budak ni. Wa kana abuhuma salih, bapak dia dulu tu orang soleh. Maka Tuhan jaga harta ni dengan sebab apa? Bapak dia soleh, Tuhan jaga harta ni untuk anak dia. Sebab itulah aku akik tak sewi dinding tu balik atas tempat ni menyebabkan anak yatim ambil harta tak boleh. Okay? Itulah perak tu, Musa. Dzalika ta'wilu. Itulah. Itulah sebagai takwil, sebagai bang kata headphone. Kalau saya nak royak padamu wahai Musa, benar hakmu tak sabar, itulah takwil dia. Lepas tu tak ada apa, pisah dua orang tu. Ngaji bahasa tu ya. Ya, nak apa tu? Sebab itulah Nabi kata yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmatkan Nabi Musa. Karena apa? Karena dia tu kalau dia sabar sikit ya, kita boleh dengar cerita banyak lagi lah. Ya saudara dikasih, itulah yang kita boleh bagi dan apa yang Nabi wayak pada kita berkenaan dengan Allah SWT rahmati Nabi Musa. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang akan datang. Kerana salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik dari Allah SWT. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.